Salam sejahtera kepada semua sidang hadirin yang saya hormati sekalian. Yang saya hormati Presiden Kesatuan Inspektor Kesihatan Semenanjung Malaysia, Encik Zul Asmani Mahmud, Presiden-Presiden Kesatuan, Presiden-Presiden Persatuan, sahabat saya Encik Teknologis Muhammad Ridzuan, pegawai-pegawai kanan Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga daripada pihak berkuasa tempatan. Seterusnya, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Jadi seperti mana yang dimaklumkan oleh pengacara majlis baru-baru ini, bahawa tujuan saya bersama dengan anda semua pada pagi ini adalah untuk memberi taklimat berkenaan dengan akta yang mana kita semua sedia maklum. Bagaimana kita nak memanfaatkan fungsi kita sebagai PKP ataupun PPKP dalam maksud akta tersebut. Jadi seperti mana yang juga dimaklumkan tadi, saya adalah anggota majlis bagi tempoh Julai 2020 hingga 2023. So saya akan tempoh saya akan berakhir pada 9 Julai tahun hadapanlah 2023. Dan sepanjang saya menjadi anggota majlis Profession Kesihatan Bersekutu, saya cuba sebaik mungkinlah untuk memastikan bahawa profession kita dijaga di bawah perundangan, yang mana perundangan tersebut tak lain dan tak bukan adalah untuk memastikan bahawa skop amalan yang kita buat ini adalah berlandaskan undang-undang, dan seterusnya orang ataupun profession lain ataupun individu-individu lain dia tak boleh nak ambil kita punya profession. Jadi sebab itulah sangat penting untuk kita mengetahui hala tuju profession kita, ke mana kita nak pergi dan apa tindakan kita seterusnya. Dan saya juga nak mengucapkan terima kasih kepada Presiden-Presiden Kesatuan dan juga Presiden Persatuan, pegawai-pegawai kerajaan khususnya di KKM, KPKT dan juga PBT yang membantu saya dalam membuat garis panduan, dalam memberi input-input, idea-idea bagi kita memastikan profession kita tetap relevan di dalam akta tersebut. Satu tepukan untuk mereka yang telah membantu saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat profession lain, profession lain mereka telah pun ada undang-undang yang mengawal. Mereka dah ada undang-undang yang mengawal dan profession kita baru saja dikawal. Kita tengok rakan kita lah, medical officer, yang bekerja di hospital, yang bekerja di PKD. Mereka ada Akta 50 atau 50 ataupun Medical Act 1971, yang mana regulatory body dia adalah Malaysian Medical Council ataupun singkatannya MMC. Jadi pegawai perubatan dia ada undang-undang yang mengawal. Jadi mereka tidak boleh bertindak ataupun melakukan tugasan-tugasan di bawah bidang. Sebarang penipuan akan diambil tindakan. Jadi kita nampak jelas kat sini bahawa pentingnya mereka dikawal. Dentist, dentist pun dikawal. Maknanya tak semua orang boleh pergi cabut gigi orang, buat scaling dan sebagainya. Dan kita faham juga kan, kalau kita tengok kat YouTube tu kadang-kadang ada satu orang tu dia duduk tepi jalan, dia berbekalkan dengan minyak dia tu kan, ketuk-ketuk sikit kepala, jampi-jampi sikit, cabut gigi kan. Kalau tak ada apa-apa tak apalah kan, tapi kalau silat-silat lagi bulan padam. Jadi yang ini ada akta dia, akta 51 ataupun Dentist 1971. Dan yang mengawal dia adalah Malaysian Dental Council. Nampak tak? Jadi ada kawalan dia. Kita pergi nurse, jururawat. Jururawat pun dikawal. Diorang ada akta 14 ataupun Nurse Act 1950 yang regulatory body dia adalah Malaysian Nursing Board. Dan kalau kita lihat, nurse ni dia banyak kejayaan yang dia telah cipta. Jadi begitu jugalah kita slow-slow kita bangun, kita bangkit untuk kita sama-sama memertabatkan profession kita supaya profession kita ni satu profession yang sangat-sangat diperlukan. Tidak ada istilah jumut, tidak ada istilah pengurangan dan sebagainya. Itu yang kita mahu.
Kemudian kita ada farmasi. Okey, farmasi dia ada Akta 371 ataupun Registration of Pharmacies Act 1951 yang dikawal oleh Malaysian Pharmacy Board. Jadi sebab tu kalau kita pergi farmasi, kita tengok ada farmasi yang bertauliah yang dikawal di bawah undang-undang untuk memberi perkhidmatan farmasi kepada rakyat Malaysia. Kemudian kita ada Assistant Medical Officer ataupun MA. Okey. Ini pun sama juga, mereka dikawal oleh Akta 180 ataupun Medical Assistant Act Registration 1977 dan mereka ada Malaysian Assistant Medical Officer Board. Okey. Optometrist dan optician, mereka juga ada Optical Act 1991 ataupun Akta 469 yang dikawal oleh Malaysian Optical Council. Nampak Jadi kita nak cerita sikit ni. Kita ni pegawai kesihatan persekitaran ataupun penolong pegawai kesihatan persekitaran. Yang mana kalau tuan-tuan tengok tadi yang saya sebut tu, dia based on nama tau. Medical officer, dentist, nurses, pharmacist, kan? Pegawai penolong pegawai perubatan, assistant medical officer, optometrist. You tengok dia punya nama profession. Tapi kita dia panggil Allied Health Profession Act. Maknanya Akta Profession Kesihatan Bersekutu. Dia tak sebut Akta Pegawai Kesihatan Persekitaran. Nampak tak? Jadi apa yang you faham kat sini? Apa yang you faham kat sini? Ada siapa-siapa faham ke? Mudah-mudahan satu hari nanti apa dia? Ada orang ke tidak ni? Mudah-mudahan satu hari nanti daripada Akta Profession Kesihatan Bersekutu ni, okey, kita akan ada akta kita sendiri. Nampak tak Tapi kalau kita nak buat akta kita sendiri, dia ambil masa yang lama lah, kan? Jadi apa yang kita buat adalah kita tompang dulu, kita nak faham dulu macam mana akta ni. Kita tompang profession lain. Okey, kita tompang profession lain, kita belajar daripada situ. Bila kita dah pandai, bila kita dah bijak, bila kita dah mempunyai credibility sendiri, maka kita mempunyai peluang untuk mengadakan ataupun untuk mewujudkan akta kita sendiri yang dikawal oleh kita sendiri. Jadi kita boleh ada board. Okey, Malaysian Board of Environmental Health Officer, contohnya begitu. Seperti mana profession lain. Tapi walau bagaimanapun kita tidak ke situ lagi. Okey, kita tidak ke situ lagi. Kita masih dalam pelbagai profession. Kita berkongsi akta ni bagi melihat semua aspek dalam undang-undang tersebut. Nah, mungkin juga ada yang tertanya-tanya kan, kenapa ada undang-undang ni? Sebab kita pun dah dikawal bawah undang-undang kan. Kita ada akta makanan kan. Kita ada DDBIA, kita ada CDC Act, kita ada macam-macam. Kalau local councilnya dia adalah undang-undang dia sendiri kan, akta ketempatan dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita kira ataupun kalau kita nak tahu berapa ramai kaki tangan yang terlibat di bawah profession kesihatan bersekutu ni, di Malaysia ni kita ada lebih pada 30,000 orang. Jadi kalaulah lebih pada 30,000 orang ni kita tidak kawal, kita tidak kawal, maka ada kemungkinan salah berlaku. Okey? Saya ambil contohlah. Tuan-tuan kalau sakit badan, tuan-tuan pergi mana? Lengoh-lengoh badan, pergi mana? Pergi masad. Nak cari yang bertauliah ke yang nak cari yang tak bertauliah? Saya bertauliah kan? Jadi kalau sebut bertauliah ni, siapa yang tauliahkan dia? Betul tidak? Jadi samalah macam profession kita. Kalau kita nak bagi pendidikan berkenaan tentang pencegahan sesuatu penyakit, takkan kita nak bagi orang yang tak berapa tahu untuk bagi benda tu. Dah tentu masyarakat pun tak percaya, kan? Masyarakat pun tak percaya dan kita percaya pun. Selama ni memang ada pun kerja-kerja kita telah diambil alih oleh mereka-mereka yang tidak mempunyai kelayakan. Okey, dan sekarang ni pun masih berlaku. Jadi nak bagi tahunya bahawa kalau kita tak kawal sekarang, mungkin satu hari nanti kita susah nak kawal. Mungkin dia lagi 40,000 orang, 50,000 orang. Okey? Ini yang kita kena faham lah.
Kemudian yang keduanya, kenapa kita perlu akta ini adalah kita nak pastikan penyampaian perkhidmatan kesihatan persekitaran yang kita beri adalah perkhidmatan yang berkualiti. Okey, itu yang kita nak utamakan. Jadi macam mana kita nak pastikan ada kualiti? Sudah tentu ada guideline dia. Sudah tentu ada kurikulum yang kita akan bangunkan dan kita akan pastikan kurikulum ini dibelajar oleh pelajar-pelajar yang kita akan pilih untuk mengisi jawatan-jawatan PKP ataupun PPKP. Yang ketiganya adalah berkenaan dengan kelayakan akademik. Okey, kelayakan akademik. Dan kalau kita rujuk baliklah sejarah-sejarah bagaimana bidang profesi kesihatan persekitaran ni berlaku, dia sangat unik lah. Dia bermula dengan merenew kesihatan. Pernah dengar ke merenew kesihatan? Pernah dengar kan? Siapa belajar sejarah kita ni, kita ada buku kan? You all boleh tengok lah. Kemudian pergi kepada inspektor kesihatan kan? Kemudian pergi kepada penolong pegawai kesihatan persekitaran, lepas tu pergi kepada pegawai kesihatan persekitaran. Jadi bagaimana perubahan ini berlaku dan kenapa ianya penting untuk berlaku? Sebab kita ni ada benchmarking. Benchmarking kita negara-negara maju. Kalau tuan-tuan dan perempuan ikuti perkembangan pendidikan di Malaysia, satu hari nanti mungkin kita tidak ada jurusan diploma. Tak ada dah diploma. Jadi orang akan katalah kalau tak ada diploma, nanti macam mana dengan kolej-kolej yang buat diploma kan? Ini implikasi yang akan berlaku. Sebab tu kerajaan sekarang ni dia nak pastikan bahawa mereka yang memberi perkhidmatan kepada rakyat sekurang-kurang mempunyai ijazah pertama. Nampak jadi nak tak nak, undang-undang ni dia telah mewajibkan seseorang itu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dia pada tahap yang paling tinggi sekali supaya dia boleh masuk dalam sistem. Okey? Jadi perubahan ni bukan senang nak buat lah kan. Dia ambil masa yang lama, tapi mungkin 50 tahun dari sekarang mungkin kita tengok tak ada dah. Semua ada degree. Okey? Itu yang kita nak pastikan bahawa kelayakan akademik ni boleh menjaga kita punya ruang lingkup, apa yang kita boleh buat dan juga apa yang kita tak boleh buat. Nah, seterusnya berkaitan dengan kompetensi. Okey, kompetensi. Keterampilan. You ada pengetahuan, you ada pengalaman dan you juga ada kemahiran bagi membuat sesuatu yang berkaitan dengan bidang kita lah. Kenapa pentingnya kompetensi? Sebab sesuatu penyakit ataupun sesuatu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, sudah tentu kita nak pastikan dalam masa yang singkat kita boleh kawal. Ya tidak? Kita nak pastikan benda tu boleh kawal. Okey? Boleh kawal. Baru ni saya bagi ceramah kepada NGO yang terlibat dengan bencana alam. Biasanya bencana alam ni NGO yang pergi ni dia bersifat sukarelawan. Dan saya percaya ada di antara kita pun ada yang join sukarelawan tertentu. Dan apa yang kita tak tahu adalah berkenaan dengan penyakit-penyakit yang kita boleh dapat daripada tanah. Okey, daripada tanah. Apa penyakit boleh dapat daripada tanah? Apa penyakit boleh dapat daripada tanah? Apa dia? Pandai, bagus Jadi di Malaysia rupa-rupanya ada kematian yang diakibatkan oleh penyakit ini, dan setakat pengetahuan saya ada 27 kes kematian daripada kes kuman tanah. Okey? Dan tahu tak apa reservoir kuman tanah? Siapa tahu? Reservoir kuman tanah ataupun hos kuman tanah ni apa dia? Ada orang ke tak ada? Ada. Agak apa dia? Kalau ikut sejarah, kuman tanah ni dia berasal daripada bukan kampung, kambing, kambing apa? Kambing biri-biri. Okey? Kambing biri-biri. So, ini asal dia. Dekat mana? Bukan kat Malaysia pun, kat luar negara. Kat Australia. Okey? Tapi lama kelamaan penyakit ni merebak ke serata dunia.
termasuklah negara kita dan negara jiran kita paling banyak kematian berlaku akibat daripada kuman tanah. Okey? Dan kuman tanah ni pula dia boleh hidup sedalam-dalam 300 cm. Tapi dia paling aktif pada 30 cm daripada permukaan tanah yang atas tu. So bayangkan kalau kita tak tahu benda ni, okey, dia berkaitan dengan tanah yang tercemar dan sebagainya. Macam COVID COVID juga boleh berada dalam banjir. Okey, COVID juga boleh ada dalam tanah yang tercemar. COVID boleh ada dalam air banjir. Okey? Yang mana yang berisiko? Tempat yang macam mana berisiko COVID dalam banjir? Siapa tahu? Satu, jika banjir tu dekat dengan fasiliti kesihatan. Fasiliti kesihatan kan banjir. Okey? So segala clinical waste ada dibuang dan kita dah jumpa virus COVID dalam banjir dan juga dalam air yang tercemar. So maksudnya dia boleh rawat. Dia boleh ada dekat situ. Jadi siapa yang boleh bagi statement-statement macam ni, kan? Sudah tentulah mereka yang mengamalkan dan sudah tentunya mereka yang berdaftar. Ni, berdaftar. Sebab tu kita penting untuk kita faham kenapa kita nak benda ni. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan kita nak elakkan substandard. Orang ni buat macam ni, orang ni buat macam ni, lain. Orang ni buat macam ni, kita tak nak. Kita nak ada satu standard perkhidmatan, satu standard penyampaian perkhidmatan yang sama. You pergi mana-mana pun sama. Dan sudah tentulah you all boleh buat kenyataan akhbar. Kan? Tak boleh buat kan? Sebab apa tak boleh buat? Sebab kita bukan bos. Sebab ada arahan tak boleh buat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salah satu kelebihan adalah apabila tuan-tuan dah sampai satu tahap, contohnya pakar. Sebab dalam undang-undang ni sebut boleh jadi pakar. Okey? Maka tuan-tuan boleh buat kenyataan-kenyataan akhbar berdasarkan kepada kepakaran tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey? Jadi ini nampak tak dia punya sejauh mana kita boleh pergi. Dan akhir sekali adalah international benchmarking. Okey, international benchmarking ni maknanya kita pun nak standing lah dengan negara-negara maju. Okey, kita nak standing dengan mereka. Itu yang saya nak sampaikan. Nah, seterusnya saya nak bacakan sedikit. Mungkin tuan-tuan dah tahu, okey, tapi saya nak baca juga sebab mungkin kita lupa. Definisi definisi ni dengan betul-betul. Definisi ni daripada WHO, World Health Organization. So dia dari expert committee to the WHO, report number 79. Tuan-tuan boleh Google tengok benda ni, report nombor 79. Jadi kenapa kita bersungguh-sungguh? Sebab kita diiktiraf. Okey, bukan setakat diiktiraf, maka kita diberi definisi apa fungsi kita di bawah expert committee tersebut. Okey, dengan betul. Pegawai kesihatan persekitaran artinya seorang yang terlatih, terlatih dan berdaftar. Dan berdaftar sebagai pegawai kesihatan persekitaran dan peranannya adalah menganalisa, merancang, membangun, menilai. Ini yang kata assessment tu tadi, menilai, menyelaras, menjalankan penyelidikan. Memberi khidmat nasihat, intervention dan advokasi berasaskan fungsi jawatan. Dia ada keyword kat situ. Semua yang saya sebut tadi adalah berkaitan dengan pencegahan. Pencegahan. Jadi bidang kita adalah bidang kawalan penyakit, kebersihan dan keselamatan makanan, perumahan dan kesihatan persekitaran, kawalan vektor, kawalan air minuman, sanitasi air, kesiapsiagaan kecemasan. Nampak tak? Kesiapsiagaan kecemasan dan menguatkuasakan undang-undang kesihatan awam. Okey? So nampak tak dia punya kepentingan dia. Manakala bagi penolong pegawai kesihatan persekitaran pula adalah berperanan dalam melaksana, memantau, menilai,
mengumpul data dan menyelia berasaskan fungsi jawatan. Okey, jadi kita ni sebenarnya saling bantu-membantulah bagi memastikan kita punya profession ini berfungsi sebaik-baik mungkin. Okey, waktu saya jadi anggota majlis, saya diminta untuk memberi justifikasi. Saya diminta untuk memberi justifikasi kenapa profession kita perlu di bawah Akta Allied Health Profession. Kenapa kita perlu berada di bawah Akta 774. Okey? Jadi, kalau saya gagal meyakinkan anggota majlis yang lain, profession kita akan tersingkir daripada berada dalam akta tersebut. Okey? Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, okey, daripada 23 profession yang ada dalam tu pada waktu awal dia digazetkan, tapi sekarang ni hanya tinggal 16. Okey, daripada 23 tinggal 16. Dan alhamdulillah kita masih kekal relevan dalam akta tersebut. Jadi sudah tentu justifikasi kita kena jelas. Masa saya present tu, justifikasi kita kena jelas sebab di luar negara kebanyakan allied health profession ni dia berkait rapat. Okey, dia berkait rapat dengan siapa? Dengan pesakit. So, ada tak dalam tugas kita yang kita handle pesakit? Ada. You handle pesakit macam mana? Okay. So secara langsung kita tak handle patient. Okay. Secara langsung kita tak handle patient, tapi indirectly yes. Okay. Now saya bacakan akta tu, dia punya maksud dia. Okay. Dia kata apa? Aktiviti yang berhubungan dengan kesihatan bersekutu. Artinya apa-apa aktiviti yang mempunyai kesan langsung, kesan langsung, direct impact lah, ataupun tidak langsung kepada penjagaan pesakit. Nampak tak? Sebab tu kalau nak mudah faham, allied health ni adalah siapa-siapa jawatan dia berada dalam hospital. Siapa-siapa yang jawatan dia dalam hospital, maka dia terpakai dalam allied health. Okay? Right? Tetapi dia ada satu lagi ayat dalam akta ni, dia sebut atau atau kesihatan penduduk, kesihatan individu atau penduduk. Kat sinilah yang kita pegang. Okay, jadi apa rasional dia? Rasional dia adalah kita jaga mereka yang sebelum masuk hospital. Maksudnya kita jaga sebelum mereka jadi pesakit. Nampak tak? Jadi sebab tu kita sangat relevan, dan atas dasar objektif ini, penubuhan akta ni, maka kita terus kekal relevan. Okay, jadi mungkin juga yang nak tahu kan, kenapa kita perlu berada di situ kan? Saja ada beberapa justifikasi lah ya. Yang pertama sekali adalah untuk pelantikan. Okey, pelantikan mestilah berdasarkan kelayakan akademik. Okey, pelantikan mesti berdasarkan kelayakan akademik. Sebab kita tahu ada beberapa tempat kerja yang melantik bukan dalam bidang. Nah, kenapa ini berlaku? Sebab di hospital memang ada. Dia lantik seseorang itu walaupun bukan dalam bidang dia lantik. Dia ada satu ayat dipanggil credentialing nama dia. Okey, credentialing. So, credentialing ni juga berlaku di mana-mana termasuk profession kita. Apa maksud dia? Maksud dia tempat kerja tu dia lantik seseorang bukan dalam bidang tapi buat kerja tu. So dia ajarlah, bagi training, so dia buat. Bila dia dah pandai dia buatlah. Tapi isunya apabila dia nak pergi tempat lain, dia memang tidak boleh diiktiraf. Credentialing ni hanya terpakai untuk tempat kerja itu sahaja sebab dia dilantik begitu. Okey, dari segi lain dia tak boleh buat. Alright, so ini risiko. Maknanya kalau tuan-tuan kerja dekat satu tempat, tiba-tiba nak pergi tempat lain dan tuan-tuan bukan dalam bidang, walaupun kerja dalam bidang, tuan-tuan tidak boleh dilantik semula berdasarkan undang-undang ni. Okey? Itu kena jelas tu. Kemudian
kita nak mengawal kurikulum. Okey, mengawal kurikulum. Saya sedia maklum dan saya rasa you all pun sedia maklum. Kadang-kadang kita ni nak jadi pegawai kesihatan persekitaran tapi kurikulum kita 80% safety pun masalah juga. Okey, jadi bila kita tempatkan you all di mana-mana pejabat kesihatan, you all tak boleh nak berfungsi. Kan? Ini pun satu masalah juga. Okey, so kita nak pastikan bahawa kita punya kurikulum tu adalah mengikut standard yang kita mahukan. Okey, kita dan tak kurang pentingnya juga adalah untuk mengawal etika kerja dan profesionalisme. Okey, ini apa maksud dia kalau dalam bahasa kampung sikit lah, kita nak mengelakkan penyamaran. Okey, ada tak orang menyamar sebagai kita? Ada tak? So kalau kita tak ada akta untuk mengawal ni, maka kita akan ada masalah pada masa yang akan datang. Now, seterusnya kita nak pantau kompetensi. So sebab itulah ada CPD tertentu, sebab itulah ada kursus-kursus tertentu yang diiktiraf. Okey? Maka carilah kursus-kursus, pergilah kursus-kursus yang ada pengiktirafan. Jangan main bedal je kursus-kursus. Nak dapat knowledge punya pasal, terdesak punya pasal, pergi. Jangan pergi kepada kursus-kursus yang diiktiraf. Sebab tu kalau saya ambil contoh bidang lain, contoh bidang radiasi contohnya. Kalau you pergi satu kursus radiasi daripada training provider yang tidak diiktiraf, okey, oleh lembaga atom, you dah bayar 3-4 ribu, dia kata no, kita tak iktiraf. Itu you punya halah, dia kata. Tu nak kena betul tu. Dan kita sebenarnya menyokong, kita menyokong maksud akta. Kalau yang lain-lain tu kepada passion, tapi kita menyokong untuk memastikan individu ataupun penduduk selamat dan sihat di komuniti masing-masing. Dan kita juga berharap satu hari nanti, sebab kriteria bagaimana pembangunan kurikulum, kriteria bagaimana membangunkan pakar kesihatan persekitaran dah sedia, cuma belum diumumkanlah secara rasmi. Dan kita haraplah apabila benda ni ada, maka kita boleh tengok sejauh mana kita nak pergi. Sebab kadang-kadang kan, mungkin yang ni you boleh tanya diri masing-masing lah kan. Boleh tanya diri masing-masing. You nak berakhir sebagai apa? Kan? Adakah you nak berakhir dengan grade sekarang ni sampailah you pencen atau bagaimana? Jadi soalan ni saya boleh tujukan, tapi jawapan dia ada pada diri masing-masing. Okey? Jawapan dia ada diri masing-masing. Jadi sebab itulah profession bila ada sesuatu ikatan dengan undang-undang, maka kadang-kadang ada istilah by hook or by crook, you have to do it. Maksudnya gitu. Kalau you tak mampu nak berada dalam situ, maknanya you kena keluar bidang. Okey? You tak boleh mampu dah nak pergi, you keluar bidang ataupun you stay je lah. You stay dalam apa yang you boleh lah. Okey, dan seterusnya adalah kita tak ada lagi undang-undang yang sebegitu yang membolehkan kita berada dalam sistem yang dikawal. Cuma sebab undang-undang ni baru, mungkin kita tak berapa faham apa maksud dia. So saya harap dengan penerangan tadi tu, saudara dan saudara sekalian jelas kenapa kita nak berada dalam akta tersebut. Jadi semua orang tahu bahawa tarikh permulaan kuasa Akta 774 ataupun Akta Profession Kesihatan Bersekutu 2016 adalah pada 1 Julai 1 Julai 2020, dan Perintah Profession Kesihatan Bersekutu pindaan jadual kedua yang mana saya cakap tadi daripada 23 sampai dah jadi 16 telah pun berkuat kuasa pada 24 Mac 2022. Okey. Jadi dalam akta ni, apa yang saya nak terangkan sikit lah supaya kita jelas, dia ada satu majlis, satu majlis, nama dia Majlis Profession Kesihatan Bersekutu. Okey. Dan akta ini juga bukan setakat kita nak ada majlis tu,
akta ini memberi satu kuasa untuk mengadakan peruntukan bagi pendaftaran pengamal. Ni kejap lagi saya nak cerita pendaftaran pengamal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita semua kena daftar. Okey? Tapi ada bayaran dia lah kan, ada bayaran sikit. Dan undang-undang ini kata mereka yang berdaftar akan dikawal selia. Okey? Akan dikawal selia dia punya amalan. Okey? Amalan dia betul atau tidak. Right? Dan antara fungsi utama majlis, saya duduk dalam majlis, saya sebagai anggota majlis dan saya represent you all. Saya represent you all. Nombor satu adalah untuk mendaftar dan mengeluarkan perakuan kepada pengamal berdaftar. Okay, InsyaAllah dalam masa terdekat ni, you all semua boleh daftar. Okay. Yang keduanya, menentukan kelayakan yang bersesuaian bagi profession. Bukan profession kita saja, yang saya sebut tadi tu, profession tu. Okay. So, majlis lah yang akan menentukan sama ada kelayakan akademiknya sesuai atau tidak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan terkejut, ada profession dia letakkan syarat nak jadi profession dia, you kena ada master. Kalaulah kita tetapkan profession PKP ni kena ada master, parahlah. Nampak Jadi sebab tu kita kena bersatu untuk melihat kita mampu ke tidak. Kalau dulu nak cari PPKP yang berijazah memang tak ada pun. Kalau ada satu dua je tapi sekarang dah ramai. Peluang tu banyak dan masa inilah kita harus fikir kita punya masa depan. Kemudian menentukan kehendak prasyarat. Prasyarat. Kalau dia tak ada kelayakan tu, macam mana kita nak bantu dia? Kalau kita tak ada tapi dia nak juga jadi, macam mana kita nak bantu dia? Ini menentukan prasyarat. Yang seterusnya mengawal selia amalan. Okey, amalan supaya kita tidak terkeluar daripada amalan. Dan yang terakhir untuk mengawal selia etika dan tata kelakuan pengamal berdaftar. Jadi maksudnya once kita dah daftar, kita beramal, okey, maka kita kena tertakluk kepada etika-etika. Okey, kita tak boleh buat sesuka hati kita lah dalam bahasa mudahnya gitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, saya akan bacakan 23 profession yang ada dalam akta. Yang mana daripada 23 tu dah tinggal 16. Ini saya bacakan supaya mungkin you all tahu Nanti orang kata siapa lagi yang bersama-sama kita kita PPKP okey dah ada. Siapa lagi kan? Okay. Ahli audiologi, okey, ahli audiologi. Ahli dietetik, okey, ahli dietetik. Ahli entomologi kesihatan awam, okey. Ahli fisioterapi. Okey, ahli fisioterapi. Ahli fizik perubatan. Ahli pemakanan. Ahli psikologi, ahli psikologi, ahli sains klinikal biokimia, ahli sains klinikal bioperubatan, ahli sains klinikal embryologi, ahli sains klinikal genetik perubatan, ahli sains klinikal mikrobiologi, ahli terapi cara kerja, ahli terapi pertuturan bahasa, speech therapy, ahli terapi radiasi, juru audiografi diagnostik, juru teknologi makmal perubatan, juru teknologi pergigian, ini kita lah, pegawai kesihatan persekitaran, pegawai pendidikan kesihatan, pegawai penyediaan makanan. Okey, so bayangkan so kita bersama mereka ni. Okey, kita bersama mereka. Tapi selepas pindaan dia hanya ada 16 dan kita masih kekal di dalam tu. Jadi ada beberapa perkara lah yang menyebabkan dia tinggal 16. Satu, profession tu sendiri dia rasa dia tak mampu nak ikut akta ni. Dia tak mampu, dia kata tak boleh ni, tak boleh. So dia keluar. Okey, so dia keluarlah. So dia adalah dia punya ada tuju tu sama ada dia nak buat undang-undang sendiri ke ataupun dia akan masuk kemudian. Okey. Tapi yang antara lainnya adalah kadang-kadang dia jadi terlalu banyak overlapping. Jadi tak tahu siapa punya. Okey. Jadi mereka ni pun dia tarik dirilah daripada mengikuti akta ini. So, kita masih ada dalam tu. Okey.
bagi standard pendaftaran, okey, standard pendaftaran macam saya cakap tadi, dia bergantung kepada kelulusan uh, akademik. Jadi di Malaysia ni, kalau awal-awal dululah yang setakat saya tahu, kita ada yang batch royal ni. Royal, ada batch royal sini. Royal Society of Health, ada? Ada? Ni otai-otai ni, kalau ada memang otai gila lah kan? Ada? Selepas pada royal tu ada apa? Ikan. Selalu masalah sebut ikan. Dia panggil LPIKM, Lembaga Pelajaran Inspektor Kesihatan Malaysia. Dan orang yang buat silibus LPIKM ni saya baru jumpa. You all punya super sini lah. Tuan Haji Hashim kan. Dia sekarang tak bersihat, tapi alhamdulillah lah dia recover, saya tengok. Dia cerita kat saya macam mana dia buat benda tu di bawah Kementerian Kesihatan. Macam mana nak buat daripada royal tadi tu ke lembaga, kemudian daripada lembaga macam mana nak patah balik ke diploma. You all semua ni diploma ke? Diploma, boleh angkat tangan? Diploma. Yang ikan ada ikan? Ikan. Sarkas? Sekas ada? Tak ada. Biasalah kita gurau-gurau kita kan. Kita sebab kita daripada satu kampung yang sama kan. Jadi adik-beradik kita orang biasa je. Tapi kalau formalnya adalah RSH lah. RSH, kalau kami LPIKM. Kalau you all mungkin diploma kesihatan persekitaran dan sebagainya lah. Jadi untuk ijazah sarjana, ijazah sarjana ni apa? Ijazah sarjana ni apa? First degree ke second degree? Ada orang ke tak ada? Okey, ijazah sarjana ni adalah master kan? Kalau degree apa? Ijazah sarjana muda. So dalam syarat pendaftaran, ahli psikologi klinikal dia menetapkan master. Tapi kita taklah kan. Kita menetapkan ijazah sarjana muda sama seperti profession lain. Ahli audiologi, dietetik, entomologi kesihatan awam, fizik perubatan, pemakanan, ahli sains makmal perubatan, ahli terapi pertuturan, pegawai pendidikan kesihatan. Okey. Dan kita lah pegawai kesihatan persekitaran. Cuma kita ni kita ada dua. Okey, kita ada dua. Apa maksud ada dua? Kita ada penolong pegawai dan kita juga ada pegawai. Jadi pendaftaran kita tu terbahagi kepada dua bahagian. Okey, bahagian satu dan bahagian dua. Okey, bahagian satu dan bahagian dua. Bahagian satu ni mereka yang ada ijazah sarjana muda. Manakala bahagian dua, mereka yang ada diploma. Okey, diploma dalam bidang lah, dalam bidang. Jadi yang menariknya apa? Yang menariknya sama ada you bahagian satu, okey, bahagian satu iaitu you mempunyai ijazah sarjana muda, ataupun you juga bahagian dua yang mempunyai diploma. Pendaftaran you dia tulis pegawai kesihatan persekitaran. Dia tak tulis penolong pegawai kesihatan persekitaran. Dia akan tulis pegawai kesihatan persekitaran. Okey? Jadi itu di antara perkara yang kita bincang panjang lebar lah. Kenapa begitu? Sebab dia mengiktiraf profession. Dia bukan mengiktiraf pangkat tu tadi. Dia mengiktiraf profession. So profession kita ni tak kira lah you siapa pun, you adalah profession kesihatan persekitaran. Okey? Jadi macam kita kalau diploma, kalau MQA dia tahap 4 lah. MQA dia tahap 4, manakala kalau sarjana muda ni dia MQA tahap 6. Okey, MQA tahap 6. Okey, jadi bagaimana kita nak buat pendaftaran pengamal? Sudah tentu dia ada syarat-syarat dia kan. Okey, saya bacakan syarat-syarat dia. Dengar betul-betul untuk berdaftar ni, sebab lepas ni you all kena daftar. Saya mungkin akan buat satu taklimat macam mana nak key in lah kan dalam website tu, apa yang perlu dan sebagainya. Sebab kalau you tak follow betul-betul, pendaftaran akan ditolak.
Okey. Jadi untuk sarjana muda, deskripsi kelayakan pendaftarannya adalah seperti berikut. Seorang individu yang mempunyai pengetahuan dalam bidang, dalam bidang secara luas, okey, secara luas, dan menyeluruh, berkemahiran tinggi dalam penyelesaian masalah, penyelidikan dan amalan profesional. Individu ini berupaya membuat keputusan profesional dengan tahap tanggungjawab yang tinggi. Okey, so itu dia. Sebab tu kalau dulu awal-awal masa salah satu mesyuarat yang kita lalui adalah siapa-siapa nak daftar dia kena pergi interview. Walaupun you dah ada sijil, dah ada apa semua, you kena pergi interview. Kalau tak lepas interview tak daftar. Jadi tapi benda tu tak berlaku lah sekarang ni. Dia tak berlaku sekarang kecuali dalam kes-kes tertentu. Jadi sekarang ni you punya qualification, you boleh daftar. Manakala bagi diploma pula, okey, selain daripada pengetahuan atas dalam bidang pemahiran teknikal, dia mampu berupaya menyampaikan perkhidmatan yang bersifat generik. Okey? Yang bersifat generik. Dulu masa saya belajar, okey, kita orang punya cikgu-cikgu kita lah, kan? Dia selalu cakap, know everything but master of none. Kan? Maknanya kita ni tahu semua benda, kan? Tapi kita tahu surface je, kan? Bila pergi dalam-dalam kita dah goyang, kan? Jadi sebab tu kelayakan akademik tu, bila kita tengok kurikulum, apa yang kita kurang kita tambah supaya kita punya profession lebih faham dan lebih cemerlang, ya. Okey, jadi undang-undang ni dia ada satu clause tau. Dia ada satu clause. Dia panggil grandfather clause. Okey, grandfather clause. Maksudnya apa? Maksudnya siapa-siapa yang bukan dalam bidang, tak ada kelayakan akademik, tak ada, apa pun tak ada, tapi dia kerja sebagai PKP atau PPKP, okey, dia boleh daftar. Tapi masa ni kita panggil fasa peralihan. Okey, jadi mungkin ada orang cakap, alamak, saya ni PPKP tapi bukan saya dalam bidang, macam mana ni kalau ada akta? Tidak, dia ada satu clause. Okey, dia ada satu clause, dia membenarkan mereka-mereka ini daftar sehingga dia blok. Dia ada tarikh lah. Dia blok tu siapa-siapa yang selepas itu memang tak boleh dah. Okey? Jadi you all yang ada depan saya ni dah ada dalam bidang, kan? Dah kerja dah pun, dah dekat dan sebagainya, kan? Jadi walaupun you all punya diploma you dalam urut sekalipun, kan, tak ada hal. Okey? Jadi untuk yang ijazah, of course lah dia kena mempunyai ijazah ataupun yang mempunyai diploma, dia ada pengalaman 5 tahun, minimal 5 tahun pengalaman bekerja, minimal 7 tahun pengalaman bekerja dan memiliki post basic, dan juga minimal 10 tahun pengalaman bekerja. Salah satulah, you ada 5 tahun, you ada 7 tahun ataupun you ada 10 tahun. Okey. Jadi ini penting, Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, kelayakan bagi pendaftaran ni kena jelas. Bila you nak daftar nanti tu, dia ada bahagian 1, bahagian 2. Okay, tapi you jangan risau, sebab bila you dapat surat pendaftaran tu, dia akan tulis profession kesihatan persekitaran. Jadi kalau you nak minta kerja senang. Okay, sebab tu saya ada berbincang-bincang lah dengan pegawai you all. Saya kata salah satu perkara yang kita perlu ada dalam sistem audit. Kadang-kadang kita pergi audit sini, pergi audit sana, tapi yang pergi audit tu orang lain. Tapi dia audit bidang kita, kan? Maka saya kata kita kena bagi tahu kementerian ada kementerian lain, bukan Kementerian Kesihatan, dia audit bidang kita, dia hantar pegawai-pegawai yang bukan dalam bidang. Okey, sebab itulah saya ada menerima laporan lah mengatakan bahawa vetting plan, vetting plan dia bukan bagi kepada ahli. Okey, dia bagi kepada orang lain yang tak belajar pun. Okey, tapi sebab kedudukan dia tulis itu tiada halangan. Okey, so ini pun satu masalah juga, kan? Apatah lagi kalau kita yang dalam bidang kita tulis tiada halangan, tengok pun tidak, apa masalah juga. Jadi kita nak pastikan profesionalisme kita tu berada pada tahap yang tinggi, maka ulasan teknikal tu sangat penting. Okey, kita baru saja, kan, menyambut
Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia peringkat kebangsaan. Okay, you all tahu tarikh dia bila? Tarikh dia bila? 20? 26 kan? Jadi tema dia apa? Tema dia kata nak strengthen sistem kesihatan persekitaran. Maksudnya kita nak kena pastikan, kita kena tengok balik betul tak sistem yang kita ada ni. Ataupun sistem kita ni sebenarnya sistem yang salah. Jadi sebab tu kita kena lihat balik apa yang kita patut buat, kita kena buatlah berdasarkan kepada garis panduan ataupun definisi WHO yang saya sebut tadi tu kan. Expert committee tu tadi. Okay. Now, saya haraplah apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh sedutlah apa yang saya bagi ni dan boleh jadi satu hari nanti ada orang berminat nak jadi profession kita kan. Mungkin adik you all ataupun anak saudara, mak saudara, kawan dan sebagainya. Akta Kesihatan Profession Bersekutu ni salah satu yang dia jaga apa tahu? Training provider. Okey, training provider yang menjalankan kursus secara sah. Okey? Menjalankan kursus secara sah. Jadi saya nak bacakan sepintas lalulah, saya tak nak ulaslah apa dia buat, tapi saya nak bagi tahu hanya yang tersenarai dalam saya sebut ni sahaja yang boleh mengeluarkan graduan PPKP ataupun PKP. Okey, iaitu Asia Metropolitan University, City University, Mahsa University, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Kuala Lumpur, Universiti Putra Malaysia, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Mara. Okey? So yang ini yang apa? Yang mengeluarkan graduan sarjana muda. Maknanya first degree. Okey? Yang tu je yang saya sebut yang ada. Maknanya kalau ada universiti lain yang buat, kolej lain yang buat, dia menawarkan, maka ini adalah menjadi satu kesalahan lah. Okey? So nanti bila you dah bayar, dah duduk kan, dan dapati kita tak iktiraf. So satu masalah yang besar. Manakala bagi diploma, okey, diploma ni ada banyak sikit lah. Universiti Teknologi Mara, City University, Islamic College of Science and Technology, Pusrawi International College of Medical Sciences, Lakeview College, okay, Masters Global College, Asia Metropolitan College, University Kuala Lumpur, College Pacific, College I-System, Asia Metropolitan University, Geneva College, College Mahsa, Segi University dan College, University Selangor, Mahsa University, Armed Forces Health Training Institute dan juga DSH of Teknologi dan juga Institut Latihan KKM. Okey. So ini yang diiktiraf oleh kerajaan yang boleh kita ambil kira dalam proses pendaftaran. Maknanya dalam bahasa mudahnya you nak kerja dalam bidang ni kena ada lesen. Tu cerita dia. Dia ibarat memandulah kan. Mandu kena ada lesen. Okey, so sekarang saya nak pergi pada pendaftaran ni dia ada bayaran. Ceteka bayaran RM20. Memohon untuk berdaftar. Memohon tu berapa ringgit? RM50. RM50. Bila kita mohon, kita isi maklumat kita mohon, okey. So kita kena bayar RM50 baru dia proses lah. Okey, dia proses, dia kata okey, tak ada masalah, boleh daftar. Okey, masa dia kata boleh daftar tu kena bayar RM100. Jadi proses ni RM150. Okey, RM150. Jadi kalau nak ikutkan syarat-syarat, nombor 1 syarat dia adalah you mesti warga negara. Ada siapa-siapa bukan warga negara sini? Ada? Oh ada Sebabnya kalau bukan warga negara, kita boleh bagi lesen tu, boleh bagi. Tapi kita bagi nama dia perakuan sementara. Okay, kenapa ada perakuan sementara? Contoh, tiba-tiba ada satu orang ni daripada luar negara, dia nak menurunkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu kesihatan persekitaran. Dia nak datang Malaysia, salah satu yang kita tengok, you ada benda ni tak? Kalau tak ada, you tak boleh datang. Macam tu.
Jadi maknanya kita kawal kualiti lah. Kita tak boleh panggil siapa-siapa je kan. Okey. Jadi apa yang perlu satu, kita kena ada itulah kad pengenalan kan, yang membuktikan kita warga negara. Yang kedua adalah sijil-sijil you lah, sijil degree, sijil diploma dan sebagainya yang disahkan, dan tidak pernah disabitkan dengan kesalahan hukuman penjara melebihi 2 tahun. Okey, saya nak cerita dengan you. Pendaftaran ni tak boleh silap sikit pun. IC tersilap huruf, tersilap nombor 1, nama tersilap huruf, memang tak boleh. Tahu sebab apa? Sebab once kita key in tu, bahagian sekretariat pendaftaran akan cross check dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi kalau you tersalah key in walaupun 1 huruf, tersilap sikit je, permohonan you tidak akan diproses. Jabatan Pendaftaran akan bagi tahu penama berikut tak ada dalam sistem rekod pendaftaran Malaysia. Okey? Jadi sebab tu kena hati-hatilah. Okey, kemudian kita perlu ada gambar, perlu ada gambar kita lah, gambar ukuran pasport tu yang pasport betul-betul lah, bukan gambar daripada tepi, gambar say hi peace, bukan gitu. So gambar betul untuk kita tengok. Okey, dan kita juga perlu dia ada borang lah, dia ada borang, nanti you kena isilah borang tu. Okey, salah satu keperluan dalam borang tu adalah apa tahu? Adalah you berkhidmat di mana. Jadi kena ada tarikh perkhidmatan terkini dan tempat perkhidmatan terkini. Katalah you dah bekerja di beberapa pejabat, okey, maka you kena list kan terkini kat mana, dan mesti ada surat yang mengatakan you kerja sini. Tak ada surat, dia reject. Okey, jadi yang mana yang alamak surat dah hilang, pindah itu aja, you kena cari balik. Mintalah, cari, you standby. Sebab nanti bila BSKB bagi tahu saya, dia kata, Rafi dia kata, you punya profession boleh daftar sekarang. Masa tu kita daftar. You all tahu kita ada berapa? PKP dengan PPKP ni kalau dicampur jadi berapa? 6,000 lebih seluruh Malaysia. Lebih kurang 6,100 je tu. You bayang kalau 6,100 tu masuk sistem yang sama pada hari tu, jam. Okay, so that's why you kena ready benda-benda yang saya cakap ni. Once dia kata ni je, you bagi. Dan juga transkrip, transkrip, sijil-sijil semua, you ready sekarang. Okay. Selepas kita dah daftar, kita itu mohon daftar, kan? Kita mohon daftar. Bila dah lulus apa semua, nanti sekretariat akan bagi tahu, okey, semua 30,000 tu dah daftar. Macam saya cakap tadi, kita ada 30,000 pengamal. Kita saja ada 6,000. Okey. Dia akan bagi tahu proses keduanya, iaitu apa? Pendaftaran pengamalan. Tadi you daftar je, sekarang ni nak buat kerja, nak amal. Okey, proses yang sama juga. Dia ada website dia, kita akan isi. Okey. Dan ini pun sama jugalah, you kena bayar juga. Cumanya perakuan amalan tu dia mahal sikit. Dia RM200. Okey, RM200 dan tempoh dia untuk 2 tahun. Okey, untuk 2 tahun. Jadi maknanya you kena sentiasa update you punya knowledge dengan CEP ataupun CPD yang dikemukakan. Okey. Manakala bagi mereka yang dah pencen. Dah pencen boleh daftar ke? Boleh Daftar sebagai apa? YB. Alumni. Sebut alumni ni sekarang ni ramai untuk cakap alumni COVID. Siapa sini alumni COVID? Alumni COVID. Okay. Jadi untuk untuk amalan tu tadi kan, bagi mereka yang dah bersara, bagi dah pencen, dia orang kata, apa kita orang macam mana kan? Kita orang nanti ada college panggil mengajar, ada nak buat consultation sendiri, macam mana kan kalau kami tak daftar? Jawapan dia boleh juga. Orang yang dah pencen pun boleh. Sehingga dia dah tak mampu nak beri khidmat masa tu dah tak boleh lah kan. Tapi selagi dia boleh, maka dia boleh berdaftar. Tunjukkanlah amalan tu.
macam medical officer kan. So dia boleh. Okey, jadi semua kelulusan ini akan disemak dan diluluskan oleh Sekretariat Pendaftaran. Itulah dalam bidang masing-masing lah. Tapi jika ada kekeliruan, jika ada sesuatu yang mencurigakan, maka pendaftaran itu akan ditahan. Okey, so satu mesyuarat khas akan dipanggil. Jadi anggota majlis kena duduk dan melihat kriteria, sama ada kriteria itu boleh kita guna atau sebaliknya. Okey, jadi kalau ikutkan macam saya cakap tadi tu kan, tempoh peralihan tu, sebab kita baru kalau ikut undang-undang, selepas penguatkuasaan akta dalam tempoh 12 bulan, kita kena ada fasa tu. Tapi kita fahamlah sebab sistem kita tak berapa stabil dan sebagainya, maka tempoh peralihan yang kita bagi adalah 3 tahun. Okey, tempoh peralihan yang kita bagi adalah 3 tahun, bermula 1 Julai 2022 tahun ni, 1 Julai 2022 hingga 30 Jun 2025. Okey, so saya rasa tak ada isu lah dekat ni. Okey, so banyak dah saya bagi. So saya harap mungkin ada soal jawab bersama dengan tuan-tuan perempuan sekalian kan. Mungkin ada perkara-perkara yang tidak jelas. So saya buka lah kepada apa saja soalan ataupun persoalan. Silakan. Soalan-soalan. Sementara kita nak tunggu menteri kita ni, cuaca pun cantik ni. Belakang tu macam nak Soalan-soalan, jangan malu. Ada soalan? Jangan malu, tanya. Ini masa depan Ini masa depan kita, masa depan keluarga PKP dan PPKP. Jadi ada benda-benda yang tak clear dan sebagainya, tanya saya. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan bawa kepada mesyuarat majlis. Mesyuarat majlis kita dipenguruskan oleh Tan Sri DG Hisham, Ketua Pengarah KKM. Okay, so jadi apa isu you all, saya yang akan bawa lah. Saya akan bawa. Okay, soalan dan persoalan. Jangan malu. Jangan malu. Cepat. Jangan lupa ambil peluang ni tahu. Ini adalah masa yang sangat kita orang dah bagi masa untuk semua orang untuk ambil peluang ni. Ada sebarang persoalan, jangan malu-malu nak tanya. Ini floor ni free to us. Bukan floor ni untuk kita-kita yang atas-atas ni. Tuan-tuan yang datang daripada jauh ni, jangan lupa kena ambil peluang ni. Nanti jangan lagi cik-cik lagi dekat Facebook bagai. Ini Prof ni kita bawa jauh tau. Bukan jauh lah, dekat je. Dekat Universiti Putra. Tapi Prof nak datang sini bukan senang. Masa beliau susah. Jadi saya nak bagi mic ni kat siapa? Kita bagi orang-orang yang otak-otak kat sini. Siapa yang... okey, tanya. Jangan malu nak tanya. Assalamualaikum semua. Saya PKP Fuad daripada Penang. Saya mewakili saya punya staff lah. Dia tanya berkenaan dengan kita punya PPKP kontrak. Agak-agak macam mana dia punya masa ke depan nanti ni. Adakah mereka akan dapat diserap sebagai tetap? Itu saja soalan saya. Ini bukan di luar bidang kuasa saya untuk jawab. Kita doakanlah. Saya tak boleh jawab. Ini bukan bidang kuasa saya untuk jawab. Ini bidang bahagian sumber. Bidang bahagian sumber. Okey, dalam apa-apa perkara, hari ni floor ni adalah berkenaan dengan akta yang saya sebut tadi. Okey, akta. Kita kena faham. Dalam banyak-banyak benda, dia lah memang semua orang nak tahu pasal profession, semua orang nak tahu. Tapi kita cerita ni pasal akta. Yang paling utama, tuan-tuan mesti kena faham apa yang ada dalam akta tu. Kalau faham,
Dan kalau belum faham, belum jelas, ini adalah flaw dia. Berkenaan dengan tu, saya setuju dengan apa yang Prof kata. Memang Prof tak ada nak jawab pasal kontrak tak kontrak. Nanti kalau peluang nak tanya, saya rasa orang yang paling sesuai ialah mesti ketua corporation kita lah. Tapi flaw tu memang kita tak ada masa kita nak bagi kat beliau pada hari ni. Tapi tak apa. Ada lagi siapa-siapa yang nak tanya berkenaan dengan akta ni? Nak tanya pasal yuran mahal ke? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Azhar Rizal bin Ahmad. Okey, Prof. Senior saya lah masa kat IKU dulu. Cuma ada persoalan lah. Pasal syarat untuk jadi apa? Dia ada untuk PPKP dan PKP lah. Untuk akta profession tu. Lepas tu dia letakkan syarat kena ada degree. Lepas tu kena servis 10 tahun, kena servis 5 tahun. Ada dia punya syarat-syarat peringkat tu kan. Jadi persoalan saya, adakah dia nombor 1, nombor 2, nombor 3 kita ada sebelum ni ada perkeliling option, kata yang ada degree boleh jadi PKP, yang lepas tu ada option kata yang 36 pun boleh naik ke 42. Lepas tu untuk akta profession ni, adakah syarat 1, 2, 3 ni adakah yang nombor 1 tu priority, nombor 2 second priority, nombor 3 third priority? Okay. Itu ya persoalan saya. Okey, terima kasih atas soalan tu. Ini soalan teknikal ni. Okey, sebenarnya dia tidak ada priority. Okey, dia tidak ada priority sebabnya yang pertama, pendaftaran ni adalah kepada nama profession. Macam saya cakap tadi, kalau you ada diploma atau you ada degree, kalau diploma PPKP lah kan. Kalau degree PKP. Tapi katakanlah dia ni diploma tapi dia dah jadi PPKP, dia dah jadi PKP kan. Itu maksud dia kan. Dia kenaikan pangkat kan, skim bersepadu kan. Okey. Profession dalam pendaftaran kita guna nama profession. Kita tak guna nama jawatan. Sebab ini dibahaskan banyak kali lah. Nama profession bermaksud walaupun you PPKP, bila you daftar PPKP ni dalam bahasa mudahnya dia ada diploma, betul? Bila dia daftar bahagian 2, bila dia dah bayar apa semua dah lulus, sijil dia akan keluar pegawai kesihatan persekitaran. Faham Tapi kalau PKP dia ada ijazah, itu straight lah dia akan dapat pegawai kesihatan persekitaran bahagian 1, tak ada masalah. Isunya adalah kalau dia diploma tapi dia telah pun naik pangkat, katalah U42 atau U44 kan. Pendaftaran tu masih sama. You ada degree ke tak ada degree. Sebab tu majlis menetapkan syarat adalah akademik. Akademik. So maksudnya you bagilah you punya diploma tu. Tapi you still dapat pegawai kesihatan persekitaran. Sebab apa? Sebab you tidak mempunyai ijazah tu tadi. Ni kena faham. Okey? Dia bukan you tak ada diploma kan? You ada diploma tapi you terus isi kelayakan ijazah tu. Sebab apa? Dia pendaftaran tu dia drop down button tau. Dia drop down button. Kalau you diploma, you PKP. Bila you cari dekat tu, you tak jumpa you punya tu sebab dia hanya untuk ijazah. Ijazah tu bila you masuk, you punya transkrip tu, sijil you tu, diorang akan ada satu jangkaukuasa melihat. Dia kata, ni bukan ni, salah ni. Ini buat pendaftaran semula, you masuk saja ikut bahagian 2, tapi you akan tetap dapat PKP. Jelas Jelas maksudnya you tak ada degree, tapi you PKP. Betul? Tak ada degree. Bila you nak daftar, akan dapat pegawai kesihatan persekitaran. Dia profession. Bahagian 1. You ada degree tapi you PKP. You akan dapat pegawai kesihatan persekitaran. Daftar grade sama sebab dia bukan jawatan. You kena faham tu. Hari sudah belum macam lagi. Faham Faham sebab saya ramai yang kita faham PKP sebab
kita nak atas nama jawatan tu tak, atas jawatan profession Ya, profession. Nama profession. Pegawai Kesihatan Setaraan. Dia tertakluk dua-dua sekali, PPKP dan juga PKP. Ya. Saya nak jawab sikit. Ini yang berkenaan dengan yang kata yang pasal lantikan kontrak bagai kan. Okay, ini jawapan yang saya dah minta dapat daripada kita punya Timbalan Presiden. Timbalan Presiden kita semua orang kenal, Tuan Raja Razawawi yang gambar tu. Beliau kerja dekat SIP KKM. So dia memang bagi tahu saya, ni saya bacakan apa yang ditulis lah. Surat cadangan lantikan tetap PKP, PPKP kontrak akan dikemukakan kepada BSM sedikit masa lagi dan akan disusuli dengan kertas kerja cadangan lantikan tetap. Itu jawapannya pada sama-sama kita berdoa. Sama-sama kita berdoa untuk rakan-rakan adik-adik kita yang mana yang bertungkus lumus dekat lapangan. Saya rasa dah lebih 2-3 tahun dah kot. Diorang dekat lapangan tolong kita bermati-matian. Covid lagi kan. Jadi kita harapkan ada sinar untuk mereka nanti. Okey. Ada soalan lagi. Saya rasa kita ada beberapa minit lagi ni. Tolong tanya. Dah hujan Dah hujan. Dah hujan pun. Dah hujan. Ada soalan nak tanya berkenaan dengan akta ni? Okay, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bahagian elektrik ni masuk dalam, bukan short habis. Bahagian elektrik tu, speaker TV tu. Speaker TV. Ya. Okey, nak tanya Prof, untuk pendaftaran bahagian 1 tu, untuk yang sarjana muda tu, ada kelayakan degree yang tertentu atau macam mana? Atau general degree boleh? Terima kasih. Degree tu mesti ada kesihatan persekitaran. Sebab tu dia kata dalam bidang. Dia mesti ada kesihatan persekitaran. Kalau dia nak ada N keselamatan, tak ada masalah. Tapi dia mesti ada kesihatan persekitaran. Kalau general degree, katakanlah degree in human resource, kita tak ambil. Tak ambil. Diploma lain. Diploma lain. Dalam bidang ke bukan? Tak, sekarang ni dia dah kerja belum? Sebagai? Itu yang tadi grandfather clause tu. Dia sedut masuk, siap-siap. Undang-undang ni dia akan jadi sangat rigid bila tempoh peralihan tu tamat. Sekarang ni kalau you diploma culinary pun okey lagi. Undang-undang dia tak boleh ke belakang. Dia tak boleh tengok you belajar, tak boleh. Dia kena future. Okey? Ada soalan lagi? Ada soalan tak? Ada? Mai. Ada? Okey. Tanya. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi ya. Dr. Hafiz, ada satu soalan. Seperti mana kita maklum untuk pegawai perubatan dia ada tuntutan mata kredit untuk pembaharuan lah. So macam untuk profession pegawai sementara ni berapa nilai tuntutan mata kredit yang membolehkan untuk pembaharuan bagi di bawah Akta Profession Kesihatan Bersekutu ni lah? Sama ada 20 atau 30. 20 atau 30 lah. Nanti saya check balik. Tapi memang dia ada tetapkan lah. Wan ingat Wan berapa kredit? 30. Faham soalan kawan kita pasal kredit dekat apa ni? Point, credit point, CPD point. CPD point. CPD point tu sangat penting jangan lupa yalah masa kita PPKP pun kita macam isi lebih kurang je kan. Tapi bila dah ada ni benda tu sangat penting untuk majlis nak tahu point-point tu lah. Point dia adalah 30. Maknanya kena plan lah setahun 15. Setahun 15. Dia sama je dengan mana-mana pun. Especially yang government bodies lah 30. Ada soalan lagi? Ada soalan? Okey. Okey, Assalamualaikum. Saya Muzah dari Hulu Selangor. Nak tanya, nombor pendaftaran tu, adakah setiap individu tu ada nombor pendaftaran tersendiri kan? Jadi adakah nombor yang kad kuasa sekarang ni, adakah akan ditukarkan nanti ataupun jadi dua nombor yang berbeza? Itu saja. Dia tidak mengambil kira kad kuasa punya nombor lah. Dia akan berturutan. So you ada dua nombor. Jelas?
Jangan risau. Okey. Akan ada 2 nombor. Ha. Satu nombor kad kuasa, satu lagi nombor yang mengikut akta ni lah. Dia sijil tu dia akan bagi berurutan lah. 001, 002, 003, 002. So saya expect kalau semua daftar ada 6,000 lebih lah. Ada 6,000 nombor lah. Okay. Kalau masuk yang pencen mungkin lebih lah. Mungkin 7,000 kan. So dia tak ada kena dengan nombor you tu lah. Ataupun nombor kad kuasa yang kita dapat daripada menteri tu tak ada lah. Dia beza. Fungsi berbeza. Yang ini nak mengiktiraf kita. Kalau akta ni tak ada, siapa nak recognize kita? You nak bagi apa ni komen pakar kan? Orang tanya dia ni siapa kan? Oh saya berdaftar. Saya adalah lain lain Okay. Assalamualaikum dan selamat hari. Saya Cik Abu Yazid dari JKM Pulau Pinang. Saya nak tanya kan, kita punya akta ni, adakah kita nak menjuruskan kita punya PKP tu, dia ada macam subjek matter expert sendiri. Macam bahagian kejuruteraan dia ada biokimia, dia ada civil, dia ada dia ada elektrik, dia ada mechanical. Tapi kalau kita buat PKP kita masih lagi secara am, macam mana kita nak mengembangkan kita punya skop kerja lah. Itu soalan dia. Okey, berkenaan dengan SME subject matter expert kan. Actually memang dalam perancangan kami untuk ada bidang sub bidang kepakaran. Itu memang ada. Sebab tu kalau kita lihat profession lain, mereka dah ada. Tapi sekarang ni sebenarnya kita punya draft. Okey? Kita dah ada. Cuma kita tak announce lagi lah. Kita nak teliti dulu betul-betul. Sebab nak mewujudkan kepakaran, kita tak boleh di bawah undang-undang pakar kesihatan persekitaran bidang kualiti air. Padang kesihatan persekitaran kita tak boleh kata macam tu. Tapi sama-sama kita tahu siapa nak rujuk. Sebab tu kita akan bangunkan untuk bidang perawatkuasaan, untuk bidang mutu air, untuk bidang vektor, untuk bidang penyakit berjangkit non-CDC. Kita ada dia punya tu. Itu jangan risau, kita dalam proses. Sebab tu kita kawal kurikulum. Kita kawal kurikulum. Dan biasanya dia ada kena-mengena dengan final year project. Kalau final you buat air, you buat master buat air, buat PhD buat air, so you adalah subject matter ni. Kalau ada air apa-apa dalam Malaysia ni, kita boleh contact you. Okey bang, buat statement surat khabar, tiba-tiba nak panggil. Macam saya lah. Saya selalu TV, radio, surat khabar, dia telefon. Tapi dia bukan telefon saya. Dia telefon universiti. Universiti tanya, you nak apa? Oh saya nak macam ni. Dia channel pada saya. Sama lah. Jelas